took it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own. Masalah jenayah merupakan masalah sosial yang menunjukkan peningkatan di kebanyakan bandar di dunia. Salah satunya adalah Malaysia. Peningkatan ini amat membimbangkan dan mendapat perhatian dari semua pihak dari pelbagai masyarakat di negara ini. Dalam artikel ini ada mengatakan bahawa peningkatan pelakuan jenayah bukan petunjuk kepada ketidakberkesanan langkah-langkah yang dijalankan. Namun, terdapat kepelbagaian faktor dalam mempengaruhinya yang berkaitan dengan faktor ruangan dan bukan ruangan serta kecanggihan sains dan teknologi ini menyebabkan permasalahan semakin rumit dan sukar untuk dibendung. Menyedari peningkatan permasalahan ini, pihak kerajaan telah bertindak proaktif bagi melaksanakan beberapa dasar untuk membendung sejak peringkat awal lagi. Seterusnya, memenuhi hasrat masyarakat yang mahu hidup secara aman, bebas dan sejahtera daripada sebarang permasalahan tentang perlakuan jenayah. Oleh itu, artikel ini ada membuat kertas kerja yang menelitikan beberapa dasar atau pendekatan yang dilakukan oleh kepimpinan negara untuk membendung masalah perlakuan jenayah dalam era kepimpinan yang berbeza. Antaranya ialah Kepimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad, selain itu Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi, seterusnya Datuk Seri Najib Tun Haji Abdul Razak. Kepimpinan ini dalam era yang berbeza, tetapi mereka mempunyai matlamat yang sama, iaitu meletakkan negara di persada dunia sehingga berjaya meletakkan negara kita sebagai negara yang selamat di dunia. Dalam senario perlakuan jenayah di Malaysia ini menjelaskan bahawa terdapat faktor yang boleh mempengaruhi kadar peningkatan jenayah di sesebuah negara. Dalam kajian ini menunjukkan bahawa pemodalan merupakan faktor peningkatan jenayah. Dalam hal ini boleh ditekankan bahawa terdapat kemajuan dari segi teknologi yang telah mempengaruhi masyarakat mudah terjebak dengan isu jenayah ini. Mengikut arus kemudahan yang ada di Malaysia ini telah memudahkan seseorang melakukan hal yang buruk, berunsurkan jenayah. Contohnya dengan kemajuan bidang IT di negara kita telah mewujudkan ramai skema. Faktor pembandaran atau kemajuan IT yang menyebabkan kadar jenayah meningkat bukan sahaja di negara kita, akan tetapi negara luar juga turut berlaku perkara yang sama. Dalam perbincangan ini juga turut difokuskan kepada satu laporan yang dilakukan oleh United Nations pada tahun 2005 hingga 2007, iaitu menunjukkan bahawa ada 163 buah negara telah melakukan pencegahan jenayah dan isu berkaitan dadah, iaitu melibatkan 1,000 orang penduduk yang meliputi 4 negara. 4 negara tersebut hanya 6 orang jenayah yang berasal daripada negara Malaysia, yang selebihnya berasal daripada negara Thailand, Hong Kong dan New Zealand. Dalam kajian ini juga boleh digariskan berkaitan dengan dasar yang diperkenalkan dalam negara juga boleh menyebabkan berlakunya peningkatan kadar jenayah. Oleh itu, beberapa pihak perlulah memperkenalkan dasar yang boleh mencegah kadar peningkatan jenayah di negara Malaysia. Dalam penelitian yang dilakukan ke atas kadar jenayah bagi tempoh 1970 hingga 2008 telah menunjukkan kadar jenayah di Malaysia meningkat. Antara peningkatan jenayah ialah terdiri daripada jenayah harta benda dan kekerasan. Dalam perkara ini, PDRM telah menjelaskan bahawa jenayah yang selalu berkaitan dan boleh menyebabkan kadar jenayah meningkat adalah disebabkan berlaku jenayah jalanan seperti jenayah curi motosikal, iaitu mencatat sebanyak RM180.9 juta dan jenayah curi kereta pula mencatat sebanyak RM444.9 juta. Berdasarkan laporan yang dilakukan oleh United Nations International Crime Justice Institute memfokuskan bahawa keganasan yang berlaku di dalam negara adalah kebanyakan jenayah keganasan, iaitu sebanyak 25% hingga 30% sahaja, dan selebihnya jenayah harta benda. Kedudukan kejayaan jenayah Malaysia di persada global. Tujuan kerajaan dan kepimpinan Malaysia dalam mengurangkan permasalahan jenayah melalui pengenalan pelbagai dasar dan langkah dari peringkat awal lagi membolehkan negara Malaysia mendapat pengiktirafan daripada pelbagai badan antarabangsa atas usaha murni negara. Selain itu, menurut kajian yang dijalankan oleh International Criminal Police Organisation Interpol, mendapati Malaysia mencatat kejayaan yang tinggi dalam menyelesaikan kes jenayah, iaitu antara 30 hingga 35% pada tahun 2004, manakala 48% pada tahun 2005 dan 50% pada tahun 2006. Berbanding ketepatan Interpol, iaitu sebanyak 19 atau 20%. United Nations melaporkan Malaysia merupakan antara negara yang terselamat daripada 163 negara kajian pencegahan jenayah dan dadah pada tahun 2005 hingga 2007.
Malaysia merupakan negara paling selamat dalam kelompok 19 negara berpendapatan sederhana tinggi, iaitu selamat berbanding Amerika dan Britain. Menurut laporan Projek Keadilan Dunia, Malaysia buat julang kalinya meraih gelaran negara paling selamat dan paling aman pada peringkat global daripada 153 negara menurut Indeks Keamanan Global atau Global Peace Index 2011 yang dikeluarkan oleh Institute Economy for Peace, sebuah institusi ekonomi yang berpusat di Sydney bagi mengukur keamanan antara negara dan wilayah dunia. Dalam hal ini juga, Malaysia berada pada ranking ke-19 paling selamat dan aman pada tahun 2011 berbanding ranking ke-22 pada 2010 di dunia. Selain itu, menurut laporan Forum Diocese Ekonomi Global atau World Economic Forum WEF 2011 meletakkan Malaysia pada ranking ke-63 berbanding ke-93 pada tahun 2010 dan 2011 dalam aspek keselamatan dan keamanan. Hal ini kerana Malaysia merupakan negara pertama paling selamat dan aman di rantau Asia Tenggara dan keempat paling selamat di rantau Asia selepas New Zealand, Jepun dan Amerika. Daripada itu juga, kajian mendapati bahawa tahap kepuasan rakyat Malaysia terhadap PDRN 70.5%. Masyarakat Malaysia berpuas hati dengan pencapaian PDRN pada Disember 2011 berbanding 56.6% pada Januari 2011. Namun demikian, kedudukan negara jatuh ke tangga 69 pada tahun 2012. Kajian pengurangan kebimbangan jenayah menunjukkan pengurangan sebanyak 12%, iaitu daripada 33% pada tahun 2010 kepada 21% pada tahun 2011. Dengan itu, mengikut penelitian yang dilakukan, kedudukan Malaysia di peringkat global ke atas aspek perlakuan jenayah menunjukkan Malaysia mencapai kejayaan yang amat membanggakan. Hal ini kerana atas komitmen dan inisiatif berterusan kepimpinan negara dalam mengurangkan jenayah di Malaysia. Oleh itu, bahagian yang seterusnya haruslah mengetengahkan dasar atau pendekatan Malaysia dalam mengurangkan perlakuan jenayah ini. Sejak pemerintahan mantan Perdana Menteri keempat iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad, pihak kerajaan telah berusaha untuk mengurangkan masalah jenayah ini. Pendekatan pertama yang digunakan ialah pada tahun 1993 iaitu menubuhkan Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia. Hal ini membolehkan Malaysia terlibat secara langsung dalam forum berkaitan isu ini yang dilaksanakan oleh Penubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu melalui Asia Crime Prevention di Yosusuka, Jepun. Bukan itu sahaja, usaha pihak kerajaan ini terus berterusan sehingga dapat menjadikan pengurangan jenayah sebagai teras serta agenda dalam pembangunan negara iaitu dalam rancangan Malaysia kelima yang merupakan pelan struktur pembangunan negara yang dibentuk bagi setiap tempoh 5 tahun. Namun begitu, aspek jenayah ini mula diketengahkan buat pertama kalinya dalam rancangan Malaysia ke-7, seterusnya diteruskan sehingga ke rancangan Malaysia ke-10. Berbilion ringgit telah digunakan oleh pihak kerajaan untuk meningkatkan kemampanan kualiti hidup dengan melaksanakan segala aspek pengurangan dan pencegahan jenayah. Dasar dan pendekatan ini terus dilakukan sehingga ke kepimpinan Perdana Menteri ke-6 iaitu Datuk Seri Najib Tun Haji Abdul Razak. Walaupun pelbagai pendekatan telah dilaksanakan, keberhasilan pengurangan jenayah masih kurang berkesan sehingga ke aspek jenayah antara bidang keutamaan dalam pembentukan bidang keberhasilan utama negara atau National Key Result Area di bawah pelaksanaan program transformasi kerajaan atau Government Transformation Program. Pada tahun 2009, kadar jenayah ini di seluruh negara menunjukkan penurunan yang mendadak disebabkan pelaksanaan NKRA ini semasa tempoh pelaksanaannya. Isu pencerobohan di Lahad Datu Sabah pada tahun 2013 telah menggugat kestabilan politik negara dan menjejaskan keharmonian hubungan diplomatik antara negara Filipina dan Malaysia serta menggemparkan seluruh rakyat Malaysia. Ia juga menjadi iktibar kepada negara ini dalam usaha memperkukuhkan keselamatan sempadan negara. Datuk Seri Najib Tun Haji Abdul Razak telah mengumumkan kawasan keselamatan khas SSA yang telah dinamakan sebagai Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah ESKOM setelah berlakunya pencerobohan keselamatan di Lahad Datu Sabah. Selain daripada penubuhan ESKOM, Zon Selamat Sabah Timur Zon juga telah diwujudkan. Peraturan-peraturan yang diwujudkan di bawah Ordinan Pemeliharaan Keselamatan Awam 1992 tidak memberikan sebarang kuasa tambahan kepada pihak polis. Oleh itu dapat disimpulkan bahawa terdapat beberapa dasar perlakuan jenayah yang telah dibuat dalam agenda pembangunan Malaysia. Kesimpulan bagi jenayah agenda pembangunan di Malaysia ialah tindakan kerajaan dalam mengatasi masalah jenayah ini dapat dilihat dengan pembentukan dasar bagi mengekang masalah jenayah agar tidak berluasan dalam kalangan masyarakat. Dasar-dasar yang diperkenalkan juga memberi kesan yang positif kerana mengambil berat keselamatan negara daripada diancam. Kepimpinan negara menekankan isu ini kerana menjadi agenda negara dalam usaha membasmi permasalahan jenayah.
Tokoh kepimpinan negara turut komited untuk mengurangkan kadar jenayah dan bermatlamat ke arah negara maju serta bebas dari ancaman negara dari segi politik, ekonomi maupun sosial. Usaha dan komitmen yang ditunjukkan oleh kerajaan dalam pengurangan kadar jenayah telah mendapat pengiktirafan daripada pelbagai pihak dan agensi. Ia menjadi titik tolak kepada kejayaan sesuatu dasar yang telah dibuat. Pengurangan kadar jenayah ini juga akan merancangkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara dalam usaha ke arah negara maju. Sekian, terima kasih daripada kami, Kumpulan 4.